wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Cik Kiah. Daripada Perlis sampai ke Johor ataupun saya dipahamkan ada daripada teman-teman kita di Singapura pun yang tonton. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton Fadilat Muamalat di live Facebook Bank Muamalat Malaysia Berhad maupun di YouTube Bank Muamalat. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum kita nak mulakan forum kita malam ni yang setiap minggu, anda perlu share ramai-ramai program ini supaya lebih ramai lagi yang dapat tonton pada malam ini. Jadi tekan butang share di Facebook masing-masing ataupun nak tag siapa saja teman-teman anda di ruangan komen, boleh share dan tag. Mudah-mudahan makin ramai orang dapat tengok malam ini, makin bertambah keberkatan. Sebab topik malam ni memang hebat. Kita nak cerita tentang satu topik, namanya adalah nikah online. Dahsyat. Jadi sebelum kita bermula, saya nak menyapa penonton-penonton kita di Facebook ini. Faridah Abdul Hamid daripada Setiawangsa. Terima kasih Puan Faridah kerana menonton. Muhammad Yaakob, Muhammad Yunus, dia kata YouTube live clear. Terima kasih. Mazlina Ahmad, dia dah tag 10 kawan dia. Bagus sekali. Khalif Isma Nurun Imani daripada Shah Alam, terima kasih kerana menonton. Kemudian daripada Hawina daripada Kuching, Sarawak, terima kasih kerana menonton. Kemudian ramai lagi yang bersama dengan kita pada hari ini. Suraya Roslan daripada Kuantan, terima kasih banyak kerana menonton malam ini dan share ramai-ramai. Mudah-mudahan lebih ramai dapat tonton. Dan paling istimewa Fadilat Ramadan apa? Tentulah kita ada soalan kuis. Dan siapa-siapa yang boleh jawab 2 soalan kuis malam ini, saya akan berikan 2 soalan kuis. Jadi anda kena tonton sepanjang sejam program ini. Dan siapa yang dapat jawab dengan tepat, Bank Muamalat Berbesar Hati akan memberi 1 gram emas yang akan diberikan dalam akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad. Jadi ini satu emas tengah naik kot. Jadi jangan lepaskan peluang. Baik, panel malam ni yang nak bincang tentang nikah online ni pun bukan calang-calang. Kita panggil konsultan sindiket nikah online ni. Tengok baju hitam kot ni. Bukan tidak gurau je kan. Di sebelah saya iaitu yang bahagia Ustaz Zul Hazwan bin Ismail, seorang pendakwah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, apa ni, ada pengalaman nikahkan orang online tak ada? Kau sendiri tak ada? Pernah? Belum lagi. Ingatkan ada. Okay. Belum lagi Ustaz, belum lagi ya. Tapi macam ada niat tak ada Wallahualam. Slow jawapan dia tu. Bergandingannya, ini saya ingat semua orang kenal. Tapi hari ni kita benarkan dia bercakap sebab orang nak dengar pasal Negeri Sembilan, tak nak cakap pasal lain. Yang bahagia Ustaz Syamsul Amri bin Ismail ataupun nama glamournya Syamsul Debat. Apa khabar Abang Acoy? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ini apa ni, hari ni topik biasa ke cakap tentang nikah online ke ataupun ni topik kali pertama? Dia sekarang ni kalau nikah online ni bila dia jadi sensitif tu, dia sama je online offline. Lebih kurang ni. Lebih kurang ni. Yang penting nikah kan. Yang penting nikah. Jadi yang mana nak jadi pengantin baru tengah berfikir-fikir nak nikah online ke nikah offline, boleh tengok ataupun tag kawan-kawan dan sebagainya. Ini juga ada ibu-ibu kita yang merisau suami-suami dia nikah online ni, boleh juga tonton malam ni. Baik. Kita nak mulakan dengan Ustaz Zul Hazwan terlebih dahulu lah. Baik. Kita biasa dengar bayar online. Bank Muamalat banyak dia punya aplikasi online dia. Betul. Kemudian bulan puasa baru ni kita berkenalan dengan zakat online. Masya-Allah. Kemudian bila PKP ni ada satu benda yang kita baru yang dipopularkan, iaitu nikah online. Mungkin Ustaz boleh mula sikit apa nikah online ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Hariri, Fadil Ustaz Syamsul Debat. Tuan-tuan Allah sekalian, tajuk malam ni dia agak panas, sensasi dan terkini. Sebab tu bila nak jawab, kita sendiri pun rasa berat. Sebab kita pun belum beramal dengan ilmu ni. Jadi soalan adakah benda ni sah, boleh atau tidak, kita melihat bagaimana artikel-artikel ulama-ulama muasar, ulama-ulama terkini, antaranya Syekh Mustafa Zarqu, antaranya Dr. Wabah Zuhaili, dan juga dikarang oleh Dr.
Mahmud Al-Syartawi dalam halaman 67 dalam kitab yang kita tengok, Syarah Qanun Ahwal Saksiyah 1997, membenarkan atau mengharuskan benda ini mengikut kaedah kawaid fiqhiyah yang telah disediakan pada keadaan yang tertentu. Bahkan di Malaysia kalau kita tengok Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Mawid dan Jawi telah berbincang pada 14 April 2020. Yang pasti 2020 ni sana dia macam-macam mesyuarat pun dia macam-macam lah. Jadi adakah dibolehkan ataupun dibenarkan syarak? Baik. Dari segi syarak dibenarkan daripada pandangan-pandangan ulama-ulama yang terkini, dan juga yang pastinya kita Malaysia cukuplah, apalagi kita nak persoalkan bila mana Uli Amri kita, bila mana JAKIM, Jawi dan sebagainya, Mawid, ada juga daripada agama Kedah, Perak dan sebagainya, dan yang lain juga kita boleh ambil fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa Majlis Agama Negeri Sembilan Ustaz pada tahun 2012 dan Selangor pada 2016 tentang nikah online ataupun dalam talian. Seronok tajuk ni tapi seram. Kan? Jadi dari segi fiqhnya boleh, tapi dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita, alim ulama yang mengambil kaedah fiqh, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, kesukaran membawa kesenangan. Islam ni cantik kan? Islam ni dia akan tengok keadaan kita, situasi kita, dan apa yang berlaku hari ni dengan keadaan Covid dan sebagainya, Islam mendahului. Mungkin kita rasa kita dah maju 2020, tapi bila Allah hantar Covid, kita pun jadi stuck. Kita pun macam Ustaz sebutlah, nikah offline online kita pun tak tahu nak beza dah, yang penting nikah. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, antara syarat-syarat dia ialah yang pertama kita kena tahu bahawa dia mesti selesaikan rukun-rukun nikah dan syarat-syarat sah nikah. Itu kata ulama. Kita ambil yang Jumhur mengatakan begitu. Termasuklah kerajaan kita Malaysia daripada Jabatan Agama dan sebagainya, syarat-syarat sah nikah dan juga rukun nikah kena clear. Sempurna. Kalau sangkut tak boleh. Sangkut tak boleh. Contoh, bila online ni kita tentu, walaupun masa kalau kita masih ingat di awal PKP tu ada juru nikah di Sungai Petani. Kalau Ustaz ingat menikah di pintu pagar. Cara nak menikah pun macam nak bergaduh kan. Waktu tu dia masih bertentang mata, pengantin masih ada cuma jarak 1 meter dan sebagainya. Tapi selepas daripada itu bila PKP diperketatkan dan sebagainya, yang pengantin lelaki ni dah standby 6 bulan senaman, jogging, kayuh, biskil, bagai kan. Tiba-tiba jam Ustaz segala produk dah makan dah kan, dah standby dah. Ya Allah, tak PKP. Pengantin dengan hujan pula, ada malah nak keluar memori daun pisang apa semua ni, pasal dia ingat tak boleh kahwin. Tapi Islam ni cantik kan. Islam ni datangkan kaedah online yang mana dengan syarat dia mudah je. Malah kita pergi nampak mudah je. Sebab Islam ni mudah, dipermudahkan Ustaz kan, mengikut kaedah fiqh. Jadi yang penting apa dia? Yang pertama disebut mesti dalam keadaan wali dan juga pengantin lelaki. Dia kahwin ni rukun nikah ada 5 ya, siswa, suami, isteri, saksi, wali, akad, siswa. Dulu ada majalah siswa kan, suami, isteri ataupun pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, wali, akad. Jadi yang penting keadaan berbeza. Seorang mungkin di Kedah, seorang di Kuala Lumpur, seorang mungkin di Seremban, seorang mungkin di Perak, ataupun mungkin seorang di Chelsea, seorang di Liverpool. Contoh kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Yang menjadi penitik berat adalah benda itu berlaku online. Dia ada syarat-syarat tertentu. Antaranya adalah di manakah saksi ketika itu. Dan kalau kita tengok yang berlaku di Wangsa Maju, pengantin perempuan di Wangsa Maju yang akad nikahnya pada 10 pagi, perempuan di Wangsa Maju dan suami di Setapak. Okey, alhamdulillah. Dengan syarat apa tadi? Yang pertama, wali ataupun juru nikah tadi ataupun ayah tadi, dan juga qabul. Pengantin lelaki kena clear. Line dua-dua ni kena clear dan kena nampak. Ada kena clear antara dua ni. Saksi berada di pihak pengantin perempuan. Saksi pun kena clear. Aku nikahkan di kau tengah nikah ni, tiba-tiba internet habis. Kuota habis. Sah tak sah? Tak sah. Dia kena top up dulu, pergi 7-Eleven, top up balik. Lepas tu dia kena ulang balik, dan pengantin lelaki pula dia kena jawab secara terus. Habis saja dengan mas kahwin RM700 tunai. Contoh, dia pun start dalam live tu dia kena terus. Aku terima nikahnya Farhana Azwani binti Aizan dengan mas kahwinnya RM700 tunai. Terkeluar pula lah kan. Contoh saya bukan nama sebenar kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dah selepas pengantin lelaki jawab Ustaz, antara benda yang paling penting adalah saksi. Yang ketika itu saksi berada di rumah pengantin perempuan Ustaz. Kalau waktu tu pula saksi lepas dia angkat dengan mangkat RM700 tunai. Saksi yang tengah-tengah tiba bini pula call, dia pergi jawab. Seorang saksi tak tengok, tak bagi tumpuan, maka terbatal juga akad nikah tersebut. Jadi yang sangat penting adalah pastikan yang pengantin lelaki, wali atau nikah pengantin perempuan dan juga saksi bersedia, sebab dia tak boleh internet putui, dia tak boleh mic tak bunyi, dia tak boleh tiba-tiba blackout, maka tertangguh.
Ala kulihal konklusinya adalah ini berlaku sebab masyaqqah. Ini berlaku sebab adanya perkara-perkara yang dalam PKP dan sebagainya yang menyebabkan tak boleh berjumpa, tak boleh dalam majlis yang ramai dan sebagainya, bergantung. Sehingga selesai, kita balik kepada normal lah. Kena ada majlis. Kadang-kadang kata, Ustaz, saya nak menikah macam itu juga. Itu senang. Apa jadi pun jadi. Saya handphone iPhone 12 ni. Letih. Tak dibenarkan secara Wallahualam. Begitulah keindahan Islam. Cantik. Boleh ada Betul. masalah, ini penyelesaian dia. Betul. Tapi di Malaysia senang saja, rujuk pada Jabatan Agama Selesai. Islam masing-masing. Baik. Ni ada orang komen, Ustaz, Tuan Farid Rahman dikata Liverpool menang. Amin. Bolehlah ucap tahniah. Tahniah. Kan? Walaupun saya agak tak apa nak setuju. Yalah, saya pun tak apa kenal kan. Kita lain. Ustaz? Liverpool. Patutlah. Tapi kita ucap tahniah lah. Tahniah. Tapi bukan kita nak bincang tentang tu. Kita nak balik pada nikah online. Ustaz Syamsul, bila nikah ni, saya bila tengok di nikah online di Facebook ni, dia ada dua versi orang muda upload. Satu dia kata bagus nikah online, jimat. Dia letak gambar pengantin pakai baju Melayu putih, jubah dan sebagainya. Safe, dia kata bajet, tak perlu buat kenduri. Ada pula yang kata tak boleh, nak kena sebab abang-abang dulu ramai ada nak gaun panjang 1 kilometer. Jadi dia nak majlis macam tu. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu, ada orang yang dia berkahwin nikah online ini, apa kebaikannya dan apa pula bagi orang yang tak memilih itu, apa juga kebaikan dia? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur kepada Allah SWT kerana limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama hari ini. Saya bersama dengan orang-orang hebat kan, kat sebelah kanan sini. Kan masuklah saudara Hariri, Ustaz Hariri kita dan juga Ustaz Zul Hazwan. Rasa macam tak nak jawab dah soalan tu kan. Rasa macam aduh leka lah dengan pencirian tu tadi. Kan? Macam leka macam boleh lukis lah jawapan. Orang lah. Jadi orang yang sibuk tanya pasal nikah online tu. Jadi antara kebaikan yang kita boleh tengok, yang pertama-tamanya kita tengok, inilah betul saya setuju tadi Ustaz Hariri sebut tentang indahnya Islam. Allah. Yang mana ini juga sebenarnya mempamerkan, refleksnya kita tunjuk kepada agama-agama lain, orang-orang lain yang dia menilai Islam ni. Dia rasa orang Islam ni kena bayar zakat lah, orang Islam ni kena bayar, kena puasa lah, orang Islam ni kena buat itu, buat ini. Lepas tu rupa-rupanya ada urusan-urusan tu yang kita nak selesaikan. Habis tak boleh lah dia orang nak ni. Tak, tetap masih boleh dilaksanakan. Orang bayar zakat, boleh bayar zakat online. Orang nak bayar, nak buat urusan-urusan tertentu pun boleh buat online. Termasuk nikah pun boleh online. Jadi menunjukkan apa? Islam ni orang kata, kalau kita tadi cerita up to date, sampai Ustaz Zazwan kata melangkaui zaman pula. Maknanya lagi hebat. Makna kata dia tidak menghalang niat murninya tu. Dan rupa-rupanya saya difahamkan nikah online pun Malaysia ni baru, tetapi di luar negara dah lama dah. Kan? Tak kira lah Chelsea ke Liverpool ke kan? Kan? Yang penting yang kahwin tu tetap menang. Tetap menang kan? Yang kahwin tu menang. Jadi makna kata dah lama ada. Itu pertama. Yang keduanya tentang kadang-kadang benda ni malam ni alhamdulillah Ustaz Zul Hazwan dah terangkan kat kita. Tapi kadang dia bergaduh tu. Tak sah lah, itulah. Tak kena dengan dia. Dia geram tengok orang tu kahwin jimat, dia kahwin belanja mahal, dia tak puas hati. Macam-macam. Kadang-kadang benda-benda macam tu lah. Dia tak puas hati itu berdasarkan sebenarnya kalau dalam hal ini serahlah pada orang yang tahu. Surah An-Nahl ayat 43 tu kan. Fas'alu ahla zikra in kuntum la ta'lamun. Maknanya tanya pada orang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi mana dalam hal ni jangan kita mokak-mokak lah nak kacau orang yang pakar untuk buat keputusan. Nak keluar. Kalaupun kita pakar fix sekalipun ada adabnya. Dan begitu juga kita lihat kalau kita nak tengok hikmah nikah ni, pertama kita selesaikan masalah. Kan kelebihan ni selesaikan masalah. Orang ngantuk tidur jawabnya. Orang lapar makan. Orang nak kahwin nikah. Jadi dalam hal tu apa lagi nak bising-bising lagi? Dah dia nak nikah. Jadi habis tak boleh nikah pula sebab apa? Dia kata masalah ni. Wah teruklah Islam ni macam tu dia kata. Tak boleh kahwin ke? Saya dah tak tahan mana nak kahwin ni. Ustaz cakap macam-macam ubek makan dah. Kan macam-macam petua amal, jogging dah 6 bulan. Dah steady dah, dia punya pumping, dia punya apa macam-macam. Maknanya orang kata dalam hal itu bila nak kahwin rupa-rupanya Islam ni indah, mudah, boleh diselesaikan. Tapi dengan syarat tu tadilah
maka wujud keterdesakan itu tadi. Maknanya ada halangan-halangan tu, maka dia nak ikut SOP. Jadi makna kata dalam hal tu, alim ulama pun dah kaji dah. Cuma kita kena hati-hati, takut ada pula yang ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Contohnya, dan macam tadilah awal-awal tadi Ustaz Riri sebut, ada orang cakap jimat. Sebenarnya bukan itu tujuan dia. Sebenarnya nak menyelesaikan. Tetapi kalau dia saja-saja nak menjimatkan diri dia tu kan, tak adalah keadaan macam tu. Maknanya dah janji dah kan, dah janji dah kahwin, patutnya bulan 3 tahun depan. Tiba-tiba dia awalkan saja-saja je sebab tu. Jadi tak datang keterdesakan itu, nampak tak? Jadi itu antaranya lah. Dan begitu juga kita lihat, ini juga salah satu seperti biasa kita semua tahu untuk mengekang, menghalang berlakunya perbuatan-perbuatan tidak baik. Kita belajar daripada sekolah dulu lah, taqrabu zina, jangan menghampiri zina. Tapi tahu je lah, eloklah online tu buat nikah. Sebab apa? Menghampiri zina ni bukan hanya kata perbuatan macam dulu lah kita kat sekolah. Kalau sebut zina ni, wah lelaki perempuan. Sedangkan benda tu boleh jadi zina dengan WhatsApp, boleh dengan aplikasi-aplikasi online. Jadi apalah salahnya kita gunakan pula untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jadi kalau orang yang tak nak gunakan tu terpulang. Macam tadi Ustaz Riri kata, sebab dia tak yakin. Jangan buat macam tu, tunggulah selesai. PKP ni mungkin tak lama. Kalau kata 10 tahun, sampai 10 tahun lah kau kahwin macam tu lah kan. Jadi makna kata kelebihan tu dah disediakan. Maknanya Islam tu dah ada jalan keluar dah. Makna nak menyelesaikan masalah tu dah ada. Jadi terserahlah kat kita. Kan kita menilai, dan insya-Allah para alim ulama kita, cerdik pandai kita, pakar fiqh kita, ustaz pun dah selesaikan tadi. Jadi makna kata tak ada dakwa dakwi dah. Jadi makna selagi boleh, mana boleh diselesaikan, insya-Allah yakin laksanakan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kebanyakan tu banyak. Contoh nak elak pada zina, ya sungguh kalau ditahan-tahan, dia melanggar ni. Betul. Tapi Islam bagi jalan keluar. Allah. Itulah kehebatannya. Baik, seperti mana saya janjikan, saya nak bacakan soalan kuis yang pertama. Tapi kepada penonton-penonton di live Facebook maupun di YouTube channel kami, anda jangan tulis jawapan lagi. Selepas soalan kedua yang saya baca, barulah anda tulis 2 jawapan tadi dan tag 3 rakan anda. Jadi bagi mereka yang menjawab jawapan yang tepat dan tag 3 rakan anda, maka kru produksi akan memilih pemenangnya untuk mendapat hadiah 1 gram emas daripada Bank Muamalat. Jadi soalan yang pertama, dengar baik-baik ni. Apakah fasiliti Bank Muamalat yang berfungsi untuk mengira dan membuat potongan zakat ke atas akaun simpanan dan akaun semasa pendeposit yang beragama Islam? Panjang ni. Tak apa, saya ringkaskan. Apakah fasiliti yang disediakan oleh Bank Muamalat untuk membuat potongan zakat ke atas akaun simpanan dan akaun semasa pendeposit beragama Islam? Nak cari jawapan dia kat mana? Senang saja. Pergi saja ke Facebook Bank Muamalat Malaysia Berhad, ada informasi kat sana. Siapa cepat, dia dapat. Okey, baik. Alhamdulillah, makin ramai yang jawab. Afiq Iqbal dia kata suara Ustaz Riri kurang jelas. Kurang jelas nak suruh saya menyanyi ke apa ni? Tambah lagi bagi kejelasan ataupun speaker Tuan Afiq boleh kuatkan sedikit komen yang lain okey. Nat Mall cakap jangan jimat-jimat sangat. Ni orang perempuan komen Ustaz. Dia kata jangan jimat. Orang lelaki nak jimat je. Orang perempuan jawab, dia kata jangan jimat-jimat. Nanti Ustaz Syamsul Jebat kena jawab ni. Okey, baik. Kita nak kembali semula pada pembincangan kita lah. Bila kita sebut tentang perkahwinan ni Ustaz Zuan adalah dia majlis perkahwinan ini bukan sekadar majlisnya, tapi nak menghebahkan kepada masyarakat bahawa 2 pasangan ini dah berkahwin. Takut ni pergi pasar Gombak ni tengok, ni apa kehen ya. Tapi bila jadi PKP ni, majlis tu tak dapat dibuat. Dia online. Jadi kadang-kadang hanya tertutup. Maka Ustaz tengok apa hikmah ataupun kebaikan pula. Macam mana keluarga itu nak mengurus. Dia kahwin online tapi pada masa sama dia nak menghebahkan perkahwinan itu elak daripada fitnah. Ustaz, sila. Masya Allah. Baik. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Riri, guru saya yang mulia Ustaz Samsul dan sebagainya. Tuan-tuan Allah sekalian, macam Ustaz sebut kan, memang jawapan Ustaz strong tuan-tuan. Maksudnya kahwin,
Dan timbul pula tadi isu kan, bab jimat, dia fitrah orang perempuan macam tu. Kita jawab soalan pertama, akan ada soalan kedua. Kita jawab soalan kedua, akan ada soalan ketiga. Baik, tuan-tuan Allah sekalian, soalan sekarang adalah berkaitan dengan dah nikah dah seronok dah. Ya dah seronok dah kan. Cuma seorang dekat Seremban, seorang dekat Pulau Pinang. Tapi kenuri ni macam mana kenuri ni kata. Baik, tuan-tuan Allah sekalian, seperti yang sebut oleh Fadil Ustaz Ariri tadi, bahawa kenuri ni sunat muakkad. Sunat muakkad. Dalam keadaan hari ni kalau kita nak cerita menghebahkan tu sangat mudah. Sangat mudah. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada YouTube. Saya silap pengantin tu pun ada channel dia sendiri. Kan? Mana boleh tak Boleh. Jadi dari segi nak hebah saya rasa tak ada isu. Cuma soalan sekarang ni adalah kenuri tadi. Sebab kenuri tadi sunat. Kita terbalik. Kita orang Malaysia ni kebanyakannya bertunang kemah. Kenuri tu 2 kemah. Apa tadi kahwin ni seronok, kalau nak kahwin lagi seronok kan. Tapi bila kenuri nikah ni dia kata macam mana nak buat kenuri? Tuan-tuan Allah sekalian, akad nikah dah selesai, kenuri ni nak buat tak buat? Kalau tak buat dia kata jimat, macam yang disebut tadi jimat, tapi sebenarnya dia sunat muakkad. Kita tak buat, kita dah terlepas satu perkara sunat yang dituntut agama. Apa kita sebut tadi, bila nak kahwin kita nak khitbah. Khitbah ni apa? Khitbah ini bertunang. Hati-hati takut ni jadi soalan nanti kan. Khitbah dan sebagainya. Jadi permudahkan. Macam Ustaz sebut tadi, anak muda kita, bagaimana kita tengok Nabi SAW, Rasulullah dengan Khadijah. Rasulullah muda, Khadijah lebih berumur. Tapi kebahagiaan itu jaminan daripada Allah. Umur, harta, pangkat bukan jaminan. Jadi permudahkan. Dan masalah kenuri, Alhamdulillah berkat PKP ni, mungkin orang Malaysia lah khususnya, kita dah boleh terima dah kenuri tak ada. Kenuri ringkas, mudah, tak perlu nak gereng-gereng sangat. Dia punya kain sampai 17 meter, pengantin dah naik. Apa dia kata? Tuan-tuan, saya boleh cadangkan dekat tuan-tuan, saranan kita adalah selesai akad nikah, kita buat kenuri macam biasa. Cuma, kita boleh order catering, cuma kita buat pack. Pack dia macam mana tuan-tuan? Kita duduk kat taman kita contoh, kita agak-agak kawan-kawan jiran-jiran kita, daripada kita yang sekitar tu, kita buat pack. Kita tempahlah, katalah nasi berani 300 pack. Ataupun kambing masala ke apa kan. Lapar pula ya. Betul tu. Oh, dia tak bayang lah. Order sebab kita nak melaksanakan sunat muakkad tadi. Kalau kita tak buat, kita dah rugi. Kita kahwin, tapi kita terlepas. Tak usah tunggu bulan 12. Boleh nak tunggu bulan 12. Takut bulan 12 tu pula dah berbadan 2. Nak pelamin pun, Allahu Akbar kan. Jadi, buat bungkus cantik-cantik. Bungkusan pun buat elok majlis kahwin. Janganlah buat bungkusan biasa macam majlis tahlil. Kan? Jadi orang tak tahu ni, kenuri apa ni? Oh, tahlil kan? Baru kahwin dah orang doakan tahlil. Tengok besok mati sungguh. Kan rugi tu kan. Jadi, buat cantik-cantik untuk 300 pack kita tahu jiran. Dan Islam ajar pula anak pi umur Ustaz Ariri. Kita kena tahulah paling tidak. Mungkin bagi 3 pack. Umur Ustaz Samsul mungkin kita bagi 5 pack. Janganlah kau pandai sangat satu rumah satu. Kena bersifat adil. Dan dalam keadaan kita menunaikan kita menikah kahwin, kita bagi juga jamuan. Maka sunat muakkad tadi terangkat. Terangkat dengan sebab apa? Sebab kita melakukan kenuri tapi cara ala-ala PKP Ustaz. PKP. Cuma saya minta izin kalau boleh, bungkusan tu cantik sikit, ada stiker sikit ke. Kalau ada bajet lebih, bagi bunga telur. Tahu tak bunga telur? Bunga telur ni lah kalau hari ni orang bagi goodies. Goodies. Jadi bagi goodies sikit, ucapan apa semua, tolong doakan kami. Maka, selesai dah Ustaz, dia tak perlu lagi lah nak ulang kenuri untuk bulan 12. Ataupun nak ulang kenuri pada kenuri berikutnya, maka terangkatlah tadi dengan dia melakukan ala PKP. Packing, hantar, kita ada food grab, kita ada food panda lah, apa semua ni tolong hantar. Ataupun kita sendiri pergi hantar. Mudah-mudahan keberkatan itu datang dengan jalan apa? Dengan jalan kita melakukan sunat muakkad tadi. Walaupun moden, walaupun dalam online dan sebagainya, tetap perkara fiqh kita mampu lakukan. Dengan kita bijak fiqh, kita tahu fiqh menganjur. Cuma kaedah dia bagaimana? Tadi packing ini cadangan. Packing, bagi elok cantik sikit. Berilah kepada orang. Janganlah menu pun cantik lah sikit, kambing ke apa kan. Janganlah buat bihun. Kadang orang buat tahlil, dia tanya kat tuan rumah. Malah nak tahlil lah apa bihun. Kalau bihun kita buat tahlil pendek lah dia kan. Kalau buat kambing, kita buat tahlil panjang. Bagi nama arwah dan bakal arwah. Kita buat siap-siap. Jadi menu tu biarlah nampak menu pengantin baru. Moga tertunai sunat muakkad tadi insya-Allah. Mudah sungguh lah Ustaz. Cantik. Amin. Macam nak repeat pun ada juga ni. Ya, saya ikut moderator je. Tapi saya rasa ini satu, dia mempamerkan keindahan Islam yang sangat Allah. mudah. Amin. Kemudian dapat satu pekerjaan baru, penghantar makanan pun dapat job Betul. juga. Betul. Ini antara, tapi sekarang ni Ustaz, sikit nak selit sikit Ya. Ustaz minta. Cuma mungkin tuan rumah tadi dia rugi sikit lah Ustaz.
Biasa buat kenduri, Oh. boleh salam. Cuma yang tadi tu kain salam je lah. Oh, terima kasih ya, kain salam je ya. Salam Balik kau bagi tak tak ada kaya. lah. Dah buat bekas dah. Buat bekas tapi dah prepare tu. Tapi saya ingat boleh stiker tu letak nombor akaun. Allah. Online juga. Online juga. Amalan. Amin, amin, Memang amin, lah. amin. Itu Kali yang ni paling kantoi lah. penting. Kali ni kantoi. Baik, subhanallah. Allah. Tapi yang penting, tapi sekarang dah dibenarkan, iaitu Mm-mm. majlis tak boleh lebih daripada 250 orang. Jadi kita boleh sesuaikan lah. Tapi InsyaAllah. kaedah tadi kalau kita nak jemput lebih ramai, mungkin kaedah tadi boleh kita gunakan tadilah. Baik. Ada yang dah jumpa jawapan dengan soalan pertama tadi? Saya tinggal Cijau. Oh, ada yang dah komen. Saya dah jumpa jawapan tapi tak lepas lagi. Oh, orang lain tercabar ni. Psycho. Psycho ni. Okey. Allah. Julaidah Haji Jufri, dia kata macam kenduri Alif Azizi, kenduri ala-ala PKP. Ni kawan dia lah kot ni. Ada member kita excited dengan tajuk ni. Dia tag Masya kawan Allah. dia. Amin, amin. Dia Alhamdulillah. tak tahu kita pun excited. Baik, kalau ada jawapan, sabar dahulu. Nanti soalan yang kedua baru kita akan bagi soalan yang kedua dan anda akan berikan jawapan di dalam live Facebook di komen, bahagian komen. Baik. Bila isu ni timbul, saya Syamsul, adalah excited ini, kerisauan tu lebih pada excited. Oh, sudah. Orang yang muda-muda nak kahwin ni dia excited, tapi ibu-ibu isteri-isteri ni dan kadang-kadang jadi benda melawak pula di Instagram, Facebook sebagainya. Jadi orang perempuan ni dia rasa macam ini bahaya ni. Pakai samping seorang-seorang tu dalam rumah ni bahaya untuk suami ni dan sebagainya. Dia ingat semudah buka laptop kemudian nikah. Tapi tak semudah itu. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu sedikit tentang apa cabaran dalam isu nikah online ni. Okay, jadi soalan yang baik lah kan. Kalau kita tengok dari segi cabaran ni kan, pertama-tamanya kalau sebutkan tentang yang excited, kerisauan tu melebihi excited, sebenarnya bukan hanya pada si isteri, tapi suami tu pun risau sebenarnya. Dia masuk bilik, dia nak buat online kan, line tak cantik pula, aduh sangkut pula, lepas tu berbisik-bisik pula, imam tak dengar kan, dia kata dia tak Ulang jelas. lagi. Kuatlah sikit, apa hal kau bisik-bisik tu kan. Contohlah kan, nak kan nikah macam mana pula. Itu antaranya lah cabaran. Dan kemudian logik dah, orang perempuan tu risau bila orang lelaki ni minta jumlah butang baju Melayu aku mana pah kan. Cerita Piramli tu kan. Jadi makna kata logik dah, sepatutnya lah pula memang lelaki ni tak boleh percaya. Kan melainkan yang ada kat dalam program malam ni lah. Contohlah. Amin, Kan amin. tak adalah, tak ada. Saya maknanya bukan nak tuduh yang luar tu, tak ada. Maknanya logik dah, maknanya kata munasabah dah. Kalau lah orang perempuan boleh nampak suami dia duduk depan laptop tu, dah siap gambar, dah nampak muka imam, nampak macam-macam pengantin perempuan, nampak siap saksi. Kalau tak risau, problem perempuan tu. Kan memang dia kena risau. Betul lah tu kan. Hai, pahal nak nikah ke apa? Sampai hati abang tak beritahu saya. Macam tu lah kan. Jadi mana kata itu memang patut dirisau. Cuma dalam Islam ni kan, macam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, kata cemburu ni ada cemburu yang boleh, ada cemburu yang tidak dibolehkan. Janganlah melampau-lampau, tapi yang tu logik. Mana setakat nak cemburu suami ni, yang suami ni pun satu. Tapi tentang suami yang nak kahwin online, nak kahwin 2-3 ni sebenarnya, jangan disalahkan online tu. Dia kalau je nak nikah ni, tak kira macam saya cerita tadi lah, online offline. Dia kalau dah nak nikah lebih ni, tak payah ajar. Dia memang dah macam ibarat auto download tu. Dia automatik dah terbayang dah, borang macam mana cara, macam mana imam mana nak jumpa, ustaz mana nak rujuk, dia dah tahu dah. Jadi benda tu tak payah ajar. Kadang diam-diam, tiba-tiba cawangan baru dibuka, tiba-tiba macam tu. Dia macam tu ya. Jadi makna kata dalam hal ini kita tengok, makna kata memang cabaran-cabaran dia banyak, tetapi cabaran yang paling kita kena fikir adalah cabaran iaitu dari segi bagaimanakah masyarakat nak mula menerima betapa hukum fiqh ni dia boleh disesuaikan ikut zaman tu. Pertama nak kena faham. Ada setengah orang yang rigid tu dekat kawasan kampung-kampung tu utamanya kan. Kan? Dia mula, gila mana boleh? Jangan mandai-mandai. Tak boleh, tak sah tu. Dia kan. Jangan, orang kita kena sadar. Jadi elok, itu banyak hikmahnya. Bila berlaku wabak ni melanda negara kita, menyebabkan mata kita ni terbuka luas. Oh, rupa-rupanya begini. Boleh rupanya dalam Islam. Bayar zakat, boleh rupanya begini. Rupanya dalam hal tu, dia mesti jumpa amil. Tak jumpa amil tak boleh. Dipermudahkan. Sebab atas kemudaratan yang nak kita elakkan. Yang keduanya, cabarannya adalah mekanisme kawalan. Macam saya sebutkan di awal tadi, takut ada orang mengambil kesempatan di atas perkara ini.
Jadi makna kata dia rujukkan semua online, borang online apa. Jadi ada pihak-pihak yang memang yang jenis yang lahir salah hari bulan ni, memang ni agama cari tu. Cari macam mana cara untuk kepentingan peribadi dia. Begitu juga kita tengok cabaran yang seterusnya adalah kita risau. Nikah online ni jadikan bahan olok-olok. Kita tengoklah bila dia dibenarkan macam-macam kartun yang di-share dan animasi ditunjukkan konon-kononnya. Adalah abang lawa sangat pakai ni. Nak nikah online dah tu. Makna kata seolah benda tu dipermain-mainkan. Itu cabaran juga. Dan begitu juga kita lihat walaupun nikah online ni sebenarnya yang disebutkan oleh Ustaz tadi adalah tentang pentingnya kita juga menghebahkan supaya kita nak mengelakkan timbulnya fitnah. Sebab apa nikah online tu sendiri pun dah macam-macam orang berlawan tu kan. Kita kena terangkan. Kalau orang dengarlah penerangan daripada Ustaz Zul Hazwan tadi tentu clear. Saya sebelum ni tak clear sangat. Malam ni terang betul sebab dia dengan sebelah ni. Kan? Tapi dan begitu maknanya cabaran-cabaran tu memang ada. Setiap perkara yang kita nak pula benda tu luar daripada norma kebiasaan kita, tentulah benda tu akan mencabar kita dan cabaran-cabaran pula daripada mereka yang tidak mahu menerimanya. Jadi itulah cabaran kita pada hari ini. Wallahualam. Maknanya saya setuju tadi bila Ustaz Samsul sebut tentang memperolok-olokkan. Jadi dia tak faham nikah online ni bukan kita nak mempermudah-mudahkan hukum tu, tetapi kita nak bagi jalan keluar kepada orang yang dah tak boleh nak kontrol dirinya. Itu hebatnya Islam ni kan. Baik, subhanallah, hampir 300 yang sedang menonton kita. Apa khabar semuanya? Terima kasih kerana menonton. Anda boleh share lagi ramai-ramai program ini. Kita baru masuk di separuh masa yang pertama. Kita ada baki hampir 25 minit lagi program kita. Jadi share ramai-ramai supaya ramai lagi dapat manfaat perbincangan santai kita tentang nikah online. Okey? Baik, kita nak pergi kepada soalan kuis kita yang kedua. Ready? Okey. Pada mereka yang sudah dapat jawapan yang pertama, anda dapat saja jawapan yang kedua ini, terus boleh tulis di ruangan komen live Facebook kami jawapan tersebut dan tag 3 rakan anda. Okey, so kami akan mencari siapakah yang dapat jawab dengan tepat dan tag 3 rakannya dan kami akan paparkan di akhir program ini siapakah pemenangnya. Okey. Soalannya, soalan ni tadi Ustaz Zuan dah bagi hint-hint jawapannya. Jadi pada yang dengar, dia akan cepat dapat ni. Soalannya adalah apakah istilah pertunangan di dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, bertunang ni apa ke benda? Pertunangan ni dalam bahasa Arab apa bunyinya? Okey, so anda tulis jawapan yang pertama tadi dan jawapan yang kedua dan tag 3 rakan anda. Okey? Baik. Dah ada yang sibuk nak mencari jawapan. Teruskan yang jawapan anda. Baik. Kita nak pergi, mungkin kalau ada soalan, anda juga boleh beri soalan anda di ruangan komen. Nanti saya akan pilih soalan-soalan yang berkaitan dan kita akan tanyakan kepada panel lah. Okey? Baik. Ada satu soalan ya daripada Nazir Rahman. Saya ingat yang boleh kita ambil. Dia kata, semua orang tahu lumrah atau adat di Malaysia nak berkahwin, isteri kena muda. Lain macam soalan ni. Tapi bagaimana kalau ada isteri yang lebih berumur dari si lelaki dan tidak direstui oleh ibu bapa? Soalan. Macam masalah diri sendiri ni. Soalan pun bosan tulisan. Nazir Rahman. Lain macam soalan dia ni. Masya Allah. Soalan dia mudah beginilah. Ada orang bila dia kami asyik cari yang mudanya. Jadi kalau pandangan ustaz ni nak cari yang mana ni? Yang baiknya lah. Dan dia kata kalaulah pasangan itu tak direstui oleh mak ayah, macam mana nak buat? Sila ustaz. Saya jawab? Komen ringkas-ringkas lah ustaz. Baik. Pertama tuan-tuan sekalian, mudah saya nak jawab. Apa pun balik pada Quran dan hadis. Itu yang pertama. Balik pada Quran dan hadis. Kadang akal manusia tak mencapai apa yang kita nak. Kadang-kadang kita tahu benda ni baik untuk kita tapi tak baik untuk Allah. Dan ada benda yang Allah suka, benda tu tak baik untuk kita. Contohlah, kita ambil contoh kan. Antaranya cerita Nur yang tak famous kan. Saya tahu Ustaz mesti tak tengok kan. Saya tak tengok. Masya Allah. Kan. Cerita Nur. Bagaimana ujian satu keluarga yang beragama, orang mengaji agama, akhirnya menerima menantu yang pelacur. Kadang-kadang kita bercerita tentang dalil Quran, dalil hadis sirah Nabi begitu begini, Allah rezekikan. Ini bukan kena faham baik buruk itu rezeki pada Allah. Allah rezekikan dapat menantu yang mungkin bekas pelacur, yang lebih umur contohnya, mungkin yang dah ada anak, yang mungkin pilihan mak ayah, tapi kena ingat jodoh ini ketentuan Allah yang tak ada kuasa mampu tolak.
Tinggal lagi bagaimana kita nak redha, bagaimana kita nak menerima ketentuan tadi. Dengan jalan soal nak redha mak ayah itu pasti tanggungjawab anak. Tapi untuk dapat redha bukan mesti hari ni bagi kita besok dapat, tak. Bab redha kita kena usaha. Walaupun kadang-kadang ada perkahwinan yang mak ayah tak redha, kita faham. Tapi usaha sebagai anak menantu, kita kena usaha mencari redha. Kan kita sebut redha ni kena cari. Apa maksud redha? Redha ni suka. Apa yang mak mentua kita suka, kita cuba ambil hati dia. Kalau nak tunggu semua mak suka, tak kahwin kita. Jadi redha mak ayah kita tetap di atas. Cuma bagaimana kita nak ambil, kita kena berterusan. Walaupun kita tahu mungkin kita dah kahwin, mak kita tak apa berkenan barangkali, mak mentua tak apa berkenan barangkali. Tugas kita jangan pernah merendahkan mak dan ayah kita. Tanggungjawab kita, terima redha Allah dengan berbesar hati. Bagaimana Nabi SAW, manusia agung. Jodoh pertama Rasulullah dengan siapa? Khadijah radhiyallahu an. Khadijah dah berkahwin dengan seorang suami, dapat 2 orang anak. Kemudian mati suami pertama, Khadijah kahwin lagi, dan Rasulullah merupakan suami yang ketiga. Tapi ada hikmah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Pasangan pertama Rasulullah bukannya anak dara, ibu tunggal yang dah ada anak. Pasti ada rahsia di sisi Allah. Jadi bagi pandangan saya Ustaz ni, kalau salah minta Ustaz betulkan, jodoh ini ketentuan Allah. Orang beriman ini ujian. Kadang orang mengaji belum tentu dia boleh terima ketentuan Allah. Kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja dia boleh jadilah. Tak apalah kalau kau dah memang dapat suami penyamun, mana tahu besok dia solat. Itu hidayah kan? Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kerja kamu nak bagi hidayah pada manusia, walakin Allah yahdi man yasha. Apa kau ni menantu penyanyi? Akhirnya berapa ramai sahabat-sahabat kita, abang Melvin, abang Ijam Medicine, Ali Ekspedisi, yang dulu kalau menyanyi mesti kena dulu. Tapi hari ni masya-Allah tabarakallah. Yang kita hukum dia 5 tahun lepas, yang kita cakap dia ni tak guna. Akhirnya hati-hati tuan-tuan, jangan buat kerja Tuhan, jangan buat kerja Allah. Kerja manusia, terima redha Allah dengan hati yang terbuka, walaupun perit, itulah redha. Redha pasti bahagia. Soal mak ayah, kewajipan kita menuntut redha sehingga mati, bukan setakat kahwin, sehingga mati. So dah dapat nak bergaduh pula dengan mak mentua. Mak mentua nak bawa nama Ahmad, kita nak bawa nama Puteri Ayuni Maisarah Kristina. Konon-konon KL tengok binti Paiman, Jawa je pun. Kan kat situ lah bergaduh pula, tak redha. Jadi macam nama sebut malam betul. Jadi pandangan saya bab jodoh ketentuan Allah kita terima dengan hati yang terbuka dan redha, walaupun pahit kadang-kadang. Soal redha mak ayah Ustaz, kita kena usaha cari sampai mati. Saya ingat ni jawapan yang sangat tepat, cantik. Ya Tapi Allah. comel pula buat yang tiada raya. Tadi tak perasan sangat. Bila dia buat gaya, dia teringat siapa dia. Macam tu. Baik, ada Allah soalan lagi. Muhammad. Ada juga soalan daripada Gaya Nafi. Dia kata lepas MCO ni boleh nikah online ke tidak? Jawapannya mudah, rujuk saja Jabatan Agama. Selesai. So selesai. So mereka ada SOP sendirilah. Tunggu dan sabar. Tapi saya nak ambil satu soalan ni dah. Uwais Zain, menarik soalan dia. Dia kata dalam tempoh PKP ni Ustaz Syamsul, banyak isu keganasan rumah tangga. Bergaduh, bercerai-berai. Saya duduk di JAKIM Ustaz. Sehari kita dapat 50 panggilan. Average sehari 50 panggilan yang nak bercerai. Ya Allah. Yang paling dewasa adalah dalam rekod kami 63 tahun yang nak bercerai. Dan ada yang paling muda kahwin sebulan nak bercerai. Sebab apa? Hari-hari duduk dalam satu rumah, akhirnya berlakulah pergaduhan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit tentang tips untuk kita jaga hubungan keluarga kita, pernikahan kita ini dalam tempoh mencabar ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuma tadi saya setuju tadi satu yang Ustaz Zul cakap tadi. Cuma sikit saya tambah lah. Bila bergaduh, bila anda kata nak cari restu tu tadi kan, Ustaz cakap balik-balik pada Quran dan hadis. Bila balik Quran hadis tu kadang-kadang dia kata rujuk pada budak yang nak kahwin dia. Mak ayah tu pun kena tengok Quran hadis sekali. Itu kadang-kadang kau jangan nak ajar aku. Aku tahulah katakan macam tu kan. Jadi maknanya masing-masing kena ni. Dan balik pada soalan tadi keganasan rumah tangga ni tadi. Memang kalau kita lihat kena tengok punca je dulu. Puncanya dulu pertamanya bila berlaku musim PKP dia tak keluar rumah. Antara faktor yang kita kena pasti adalah bila tak keluar rumah dia mengati bini tu dah geram ya lagi tengok bini tu. Dan bini tu banyak kerja lain nak buat. Jadi dia nak melayan lelaki tu, bila dia tak layan, kau tak layan aku dah ke tahu tu. Dah ke bergaduh. Begitu juga ada juga faktor yang kedua adalah tak tahan. Tak tahan selama ni isteri menghadap sendiri anak-anak kat rumah tetapi suami bekerja.
Suami ceramah hari-hari kat luar. Sekali bila dia duduk kat rumah, dia sama-sama menghadap tu dengan isteri dia, boleh tahu langit tu tinggi rendah. Boleh tahu dia punya skill, parenting skill dia tu ada ke tidak. Boleh tahu betapa ganasnya Ultraman kat rumah tu. Boleh tahu betapa dahsyatnya tekanan-tekanan perasaan. Baru dia tahu macam mana teruknya. Dan dia tak nak pula menolak ego dia tu. Dia cakap, kau tengoklah anak ni apa semua. Jadi isteri ni dah banyak, isteri ni dah mula akan cakap, abang tengoklah saya selama ni saya jaga, abang tak boleh ke tolong saya kat rumah ni. Itu antaranya. Jadi makna kata dalam hal ini back to basic balik. Balik pada basic. Rumah kita ni sebenarnya bawah tanggungjawab kita. Jadi gelanggang kita dalam rumah tangga kita, masjid yang kita bina ni, suami isteri kena tahu macam mana cara nak koordinatkan rumah kita tu. Isteri kita, jangan kita cakap, cuba orang perempuan ni dia bukannya nak kita tolong dia sangat. Paling tidak kata-kata semangat tu. Abang ni kan kalau tak ada lah masakan yang tak tahulah macam mana hidup abang. Tak ada makna dah rasa. Abang ni ada je. Macam tu. Memang dia cakap itu tapi hati mau loncek-loncek ni. Gembira betul. Dan anak-anak tu cakap, ayah suka betul tengok anak-anak ayah ni. Jadi mana kalau anak-anak ayah semayang ni kan, ayah terasa doa tu sampailah untuk ayah sekali. Ada tak doa untuk ayah? Ada ya. Dia kata kan. Ayah pun selalu doa untuk anak ayah. Jadi jangan bisik-bisik sangat, kesian mak kamu. Nampak? Makna kata komunikasi. Sering kali berlaku masalah sampai keganasan rumah tangga bila tak bercakap, hati itu tidak dikongsi perasaannya dengan sebenar-benarnya. Mulalah alat bantuan mengajar sampai. Tangan, kaki, siku, lutut, mana yang sampai lah. Yang orang perempuan dia pula, alat bantuan mengajar dia lagi bahaya. Semua kat dapur tu semua alat dia tu. Kan pinggan, pisau, parang mana yang ada kan. Orang lelaki apa benda pun tak tahu. Orang lelaki tu lah pisau pun tak tahu letak kat mana. Tu masalah tu. Jadi makna kata dalam hal ini keganasan rumah tangga ni boleh dielakkan apabila faham memahami. Sebab kita kena ingat setting dalam rumah tangga. Macam kita beli telefon baru lah. Bila beli telefon baru, nombor satu sekali kita akan tengok, kita akan check dia punya setting ni. Dia punya brightness dia punya tulisan nak besar mana, keterangan. Kemudian kalau anda kata yang jadi rabun tu dia besarkan sikit tulisan. Setting ni kita tak usik hari-hari. Kita usik bila perlu. Jadi bila ada masalah rumah tangga, macam telefon tadi tiba-tiba blur pula kenapa ni, check balik setting tu, perbetulkan balik. Macam tu kat rumah tangga. Bila tengok dah masalah, apa masalah kita ni, terus reset balik, perbetulkan balik. Mudah-mudahan bahagia kita di akhirat. Komunikasi, kasih sayang, percaya antara satu dengan lain, insya-Allah selesai. Amin. Rasa bahagia sungguh dengar tadi. Saya nak balik. Rasa nak balik pun. nak setting balik. Tapi jangan dilempar handphone tu. Jangan. Betul kat setting. Betul kat setting, betul. Aduh, sebelum ni saya duk tukar wallpaper je. Tapi saya ingat satu tip yang sangat bagus lah. Tentang bagaimana kita nak perbetulkan hubungan dalam rumah tangga kita. Baik, Wise, yang bertanya tadi dia tunjuk macam ni. Mana dia happy dah tu lah. Terima kasih. Love pun banyak tu lah. Boy, kan? Jadi terima kasih dah setting semua. Baik, dah ada yang memberi jawapannya. Alhamdulillah. InsyaAllah kami punya kru akan memberikan pemenangnya sekejap saja nanti ya. InsyaAllah. Baik. Kita ada tempoh 10 minit lagi ni, mungkin kita nak buat kesimpulan lah kepada topik kita ni. Mungkin Ustaz Zul Hazwan boleh mula dulu. Bahawa saya suka bila Ustaz Zul sebut di awal tadi tentang soal kemudahan yang diberikan oleh Islam. Yang ni orang tak nampak. Jadi bila dia nampak Islam ni nampak yang susah-susah je. Dia nampak nak kahwin ni begini-begini. Kalau nak tunaikan haji, nak semayang begini. Kesusahan itu lebih besar dilihat daripada kemudahan yang Islam bagi. Mungkin Ustaz boleh berikan apa hikmah yang boleh kita belajar daripada perubahan munakahat kita dalam nikah online, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Ridi, Fadil Ustaz Samsul. Tuan-tuan dan Allah sekalian, balik kepada apa yang agama berikan. Inna ma'al usri yusra. Setiap yang kita rasa sulit, Allah mudahkan. Dan mungkin dengan sebab PKP ni Ustaz, bagi saya lah kan, benda yang hikmah paling besar ialah Allah, macam tadi Ustaz sebut sangat tepat, setting balik. Rupanya kalau kenduri tak buat di hotel pun, perkahwinan tetap sah. Bila mana orang Malaysia dulu kata, ni apa ni, pergi haji duduk hotel tak duduk kemah. Pasal orang kita faham pergi haji mesti dalam kemah. Kalau dalam hotel, ni haji apa ni? Kahwin. Kalau tak buat kenduri, bagaimana saya pernah sebut, kalau kita tengok di contoh di Mesir lah, saya dulu belajar di Mesir, tante, kenduri kahwin dia mudah. Dia cuma jamu teh dan roti.
Dan saya yakin kita kalau buat macam tu orang akan ingat sampai mati. Kau ingat tak Ustaz Zul? Ingat? Ustaz Zul yang dia kahwin roti kering. Berbaloi Ustaz. Berbaloi. Betul tak? Daripada kita buat biryani gam kambing orang tak. Itu aku kahwin kau ingat? Tak ingat lah. Sama lah macam orang lain. Tapi sebenarnya hari ni kita cuba permudahkan Islam. Balik pada agama. Yang kita rasa tak mampu nak bagi goodies, tak payah bagi goodies. Tak perlu bagi goodies. Kadang-kadang kita bagi goodies bunga telur. Makcik tu pun dia tak apa nampak. Bawa telur jatuh. Ya Allah, mana telur makcik? Kita pula tanya, makcik ada telur ke? Dah jadi masalah kat situ. Jadi Islam cantik. Hikmah dia apa dia? Permudahkan urusan nikah. Mak ayah yang sedang menonton ni, mak ayah pandang muka saya ya. Tolong permudahkan urusan kahwin anak-anak. Tolong. Kita belajar hadis Nabi. Barang siapa permudahkan urusan kahwin bagi anak perempuannya, Allah sediakan mahligai dalam syurga untuk mak dan ayah dia. Kita nak letak tinggi-tinggi. Nak letak sampai berapa ribu? 15,000. Pandai masak ke? Tanya balik pada anak lelaki tu. Pandai baca Quran ke tak? Kita duk tanya perempuan ni pandai masak ke lipat baju. Tanya anak lelaki awak tu. Boleh mengaji Quran ke tak? Boleh jadi imam ke tak? Jadi tuan-tuan, apa hikmah terbesar? Allah nak reshuffle balik supaya kita tengok balik. Permudahkan hukum hakam kita ni. Fiqah ni dia bercakap pelekat. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Jadi kepada mak ayah, kita sangat anjurkan. Kalau saya ingat 2 hari ni tengah viral. Ya. Geng-geng muda yang terlanjur dan sebagainya. Dan peratusan yang kahwin muda, dia punya beranak dia ni boleh tahan. Jadi kita tengok maksudnya apa, kenapa perlu kita tahan jika kita boleh mampu. Tak cukup duit. Buat sekadar di surau, di masjid lepas ni lah kalau dah selesai PKP, cukup dengan kenduri 300 orang, selesai akad nikah dan sebagainya. Kalau nak cantik lagi buat hari Senin, niat puasa, senang. Tak payah jamuan apa tuan-tuan sekalian kan. Jadi saya cuma nak sebut apa tuan-tuan, supaya Allah buka hati dan hikmah kita, masyarakat kita, tuan-tuan Ustaz ni, permudahkan urusan kahwin. Tak perlu, kita dah tahu bakal menantu kita ni kerja biasa-biasa. Yang penting anak kita bahagia. Kita bukan nak menjamin masa depan, tapi kita nak mendoakan kebahagiaan pada ibu ayah. Tolonglah, jangan pandang umur, jangan pandang harta benda, pangkat dan keturunan. Itu semua tak menjamin apa-apa. Ada orang sama cantik, sama glamour, sama famous, tapi kesudahan dia tak lama. Tengok orang kampung gigi sebatang, bini 4. Kenapa pakcik kenapa kahwin 4? Dia kata pakcik dengar itu ustaz cakap, kalau tengok muka isteri, tengok Kaabah pahala, tengok Quran pahala, tengok mak ayah pahala. Tapi kalau tengok muka isteri, gugur dosa. Bayangkan kalau isteri 4, tak berdosa langsung tuan-tuan Allah sekalian. Tolong permudahkan urusan nikah. Mudah-mudahan semua pihak mendapat keberkatan atas benda yang kita mudahkan, seperti mana nikah online. Dan tahniah kepada mereka yang nikah online. Tengok betapa mudah, akhirnya anda bahagia. Tahniah buat anda. Yang belum lagi, doa banyak-banyak. Saat itu akan tiba insya-Allah. Banyak modal Ustaz pasal kahwinnya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ramai respon yang baik lah. Mungkin Ustaz Samsul boleh buat kesimpulan juga, nasihat lah saya ingat kepada semua, bukan sekadar bakal pengantin, kepada ibu bapa pengantin dan masyarakat kita sekali. Silakan Ustaz. Saya sebenarnya suka dah tadi. Gigi sebatang, bini ompek. Dia tak tahu lepas dia kahwin gugur yang sebatang tu. tapi kalau kita tengoklah, kita itulah hebatnya Islam kan. Kita lihat peristiwa COVID-19 ni telah menghimpunkan segala isu fik ni, sehingga kan kita boleh selesaikan. Islam ni hebat, ya indah, syumul, menyeluruh, sempurnanya, daripada bab apa kata muamalatnya kan, sampailah pada munakahat kan, makna kata nikah pun dapat selesaikan. Dan saya setuju, dan menurut kajian sendiri pun kebanyakan yang berkahwin yang buat simple, sederhana, tahan lama. Kajian ini bukan kata apa mesti, tetapi sebab urusannya mudah. Amin, berkat. Dia pun mudahkan. Berapa banyak mak ayah ni, tolong mak ayah ni satu hal. Nak buat grand-grand, sudahnya yang habis duit mak ayah. Kan nak ajar balik dalam Islam ni, kalau tak mampu jangan kahwin. Kan kalau tak mampu nak buat besar-besar, kata jangan, tak boleh kahwin, tetapi sekadaran. Jangan sampai membebankan. Kan buat kemah sampai 8, menghalang rumah jiran lagi. Kan lepas tu tak cukup dengan tu, dengan bayar karaoke lagi. Apa benda, lepas tu salam kau bagi pula, bagi dengan towel nilai 3 tu. Kan bagi macam-macam lah, sudu garpu bagi, segala bunga tolu bagi, habis belanja berpuluh ribu. Akhirnya ayah duit pencen dulu mana habis dah anak kahwin itu. Nampak tu? Kadang-kadang tu sebenarnya benda tak perlu pun. Betul. Benda yang tak perlu, benda yang tak wajib pun untuk tu. Sedangkan yang paling mustahak dia selesaikan urusan yang penting, iaitu nikah dia. Dan kita ingat untuk bahagia tadi kita cerita tadi. Bukannya majlis yang gilang gemilang. Ada orang yang hantaran 33,300, 33 ringgit dan 33 sen.
Sudah 33 hari bercerai. Ada. Saya tak Ya cakap Allah. orang Malaysia atau orang mana tak tahulah. Tapi mana kata dalam hal ini sebenarnya bersederhana. Ya. Islam tu tidak menunjukkan. Kadang-kadang budaya tu kadang-kadang bila tengok dia mirip-mirip bukan cara orang Islam lah kahwin. Dah macam orang putih dia lempar-lempar bunga, apa hal lah pula? Sejak bila pula lempar bunga ni? Kan? Dah lah mandi bunga pun kita tak bagi, kau lempar bunga pula. Tu belum cerita lagi makan segala lauk bagi membazir. Lepas tu dengan macam-macam. Kadang-kadang ada tu pula nak buat dekat dewan, nak buat besar-besar, siap dengan perarakannya. Ui macam-macam. Lepas tu dengan perbelanjaan yang besar itu sudahnya mak ayah ni dah habis duit dah habis. Jadi guard. Jadi jaga pengawal keselamatan. Jadi benda-benda itulah. Kadang tengok balik, kita nilaikan balik betapa hebatnya Islam malahan memberi pengajaran kepada kita semua. Berapa ramai orang dalam musim PKP tu bila berbelanja, dia terlupa menyimpan dalam bank muamalat. Sudah manung. Habis duit dah. Jadi sedangkan benda boleh dijimat, kenapa nak membazir? Ayat dia. Jadi mana kata, yang wajib tu kita kejar dulu. Dan pastinya, bila ada Islam meletakkan jalan penyelesaian, gunakanlah, mudah-mudahan manfaatkan, mudah-mudahan inilah sebenarnya kunci kebahagiaan yang menetap. Ada satu pasangan ni, saya nak cerita kisah benar di Kedah. Dia nak kahwin, kemudian ayah kata hantaran mesti 20,000. Lepas tu sebab berdiri pula, macam-macam lah, sebab berdiri, sebab rabah, sebab duduk, macam-macam dia orang ni. Macam dulu arwah abah saya dulu, ada orang datang tu, dia cakap, ayah saya ni masa tu abah saya wakil perempuan. Kalau boleh nak 10,000 sebab satu. Abah saya cakap jangan. Nanti kasut sebelah ya, dia kata. Nanti kan macam mana pula semua sebelah biasa sebab sepasang dia kata. Terkabil orang tu tak yo pula lah kan. Jadi kadang-kadang bila kita tengok ada satu pasangan ni, mak ayah dia letak macam tu. Apa yang anak dia jawab dengan baik, dia kata bakal menantu ni cakap, pak cik kalau pak cik nak 20,000, minta maaf lah, mungkin saya boleh siapkan lah. Tapi nanti besok kalau kami kahwin besok, rumah kosong je lah. Katil tak ada apa, tak ada. Saya bajet ada 20,000 tapi saya cadang biarlah anak pak cik boleh tidur selesa dengan saya kat katil yang sedap sikit. Ada paling tidak dia boleh kat rumah boleh tengok TV, saya dah siapkan TV, siapkan sofa. Jadi bapak mentua cakap tak apalah, tak payah kau bagi pun tak apa. Jadi bila dengar penerangan tu, sebab dia nak menghuraikan sebenarnya kenapa kita nak beban-bebankan sedangkan benda yang mudah tu ada. Jadi mudah-mudahan memberi pengajaran juga kepada semua, untuk mak ayah, untuk bakal pengantin, dan juga untuk Ustaz Zul dan kita semua lah. Amin. Mudah-mudahan kita dulu. sesuaikanlah. Jangan orang kata pepatah tu orang kata apa? Ukur baju badan sendiri. Jangan kita membazir. Islam ni tak menganjurkan kepada pembaziran pun. Benda boleh selesai dengan mudah. Jangan kita nak susah-susahkan. Wallahualam. Alhamdulillah. Saya ingat mula perbincangan kita tadi macam semua penonton belum nak pergi ke mana ni, tapi akhirnya kita dapat memberi satu solusi yang mudah bahawa semua pihak pengantin, bakal pengantin kepada ibu ayah dapat manfaat daripada perbincangan kita. Baik, saya nak umumkan pemenang kuis kita yang akan bakal menerima 1 gram emas daripada Bank Muamalat Malaysia Berhad. Pemenangnya adalah ada drum ke bunyi kan? Yasniza Yasin, pemilik akaun Facebook Yasniza Yasin, YASNIZAYASSIN. Anda boleh PM ke akaun Facebook Bank Muamalat Malaysia dan maklumatnya akan diberikan oleh kru produksi kami di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Jadi tahniah kepada puan ataupun cik ke apa ni, Yasniza Yasin. Mungkin banyak baca Yasin dia menang ni malam ni. Amin. Kurau je. Baik, alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada Ustaz Syamsul dan juga Ustaz Zul Hazwan di atas perkongsian kita malam ini. Jadi seperti biasa kepada para pelayar Facebook maupun YouTube, anda boleh terus share program ini. Kami akan tinggalkan di Facebook Bank Muamalat. Kongsikan ramai-ramai, mudah-mudahan banyak manfaat. Dan pastikan temu janji kita setiap Jumaat jam 9 malam. Fadilat Muamalat di live Facebook Bank Muamalat dan juga YouTube Bank Muamalat. Satu rancangan yang kami mulakan baru daripada minggu lepas dan akan berpanjangan setiap minggu. Jadi Jumaat malam Sabtu 9 malam terus bersama dengan Fadilat Muamalat Bank Muamalat Malaysia Berhad. Minggu depan kita akan bersama dengan panelis kita Dr. Zahazan dan juga Dr. Zaharuddin. Nak tahu tajuk apa?
tunggu minggu depan. Masya-Allah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kepada semua penerbit dan kru produksi, kepada anda juga para penonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.